Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa kabar semua murid-murid tahun 6? Jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran sains kita berkenaan dengan unit 6 tajuk daya. Tapi hari ini topik dia kita akan melihat kepada menambah dan mengurangkan geseran. Okey. Jadi tajuk hari ini menambah dan mengurangkan geseran. Terdapat beberapa keadaan yang memerlukan lebih daya geseran untuk membantu kita menjalankan sesuatu kerja. Okey, kamu perhatikan dialog antara kedua-dua murid tersebut. Jadi, kita sebenarnya perlu bijak menggunakan kesan geseran. Kita dah belajar tentang kesan-kesan geseran sebelum ini. Jadi, kita kena gunakan kesan-kesan geseran ini sebagai satu advantage ataupun kelebihan kepada diri kita. Kita boleh menambah atau mengurangkan geseran dengan menggunakan pelbagai cara. Jadi lepas ini kamu kena tahu bagaimanakah cara-cara untuk menambahkan daya geseran dan mengurangkan geseran. Jadi kadang-kadang kita gunakan di dalam kehidupan kita seharian. Kadang-kadang kita tak perasan pun selama ini kita sebenarnya sedang memanipulasikan daya geseran. Kita tahu daya geseran ini ada banyak kesan, iaitu contohnya mengurangkan kelajuan. Kemudian geseran juga akan menghauskan permukaan, dia akan menghasilkan haba. Kemudian dia akan menyebabkan objek itu susah atau memberi cengkaman kepada satu objek itu supaya susah dia bergerak. Okey. Jadi susah bergerak tu mungkin menjadi satu keburukan, satu kelemahan untuk satu perkara. Jadi kita kena jadikan maka kita perlu mengurangkan geseran tersebut. Sekiranya ia memberi masalah kepada kita, maka kita akan cuba mengurangkan. Sekiranya ia memberi kelebihan kepada kita, maka kita perlu tingkatkan daya geseran tersebut. Okey. Jadi murid ini sebenarnya sedang cuba untuk membuka botol. Okey, botol kaca tu kot, botol kaca. Jadi bila dia nak buka tak boleh. Maksudnya dia di tangan dia geseran dia tak cukup. Tak cukup daya geseran pada tangan murid tersebut. Jadi dia memerlukan tuala. Dia memerlukan tuala untuk menambahkan daya geseran pada permukaan botol dan tangan tersebut. Maka bolehlah dia buka. Okey. Okey, ini soalan kebat. Bagaimanakah bunyi dihasilkan apabila biola digesek? Jadi biola mempunyai tali, mempunyai tali dan juga penggesek. Jadi setiap penggesek ni akan menggesek ni akan bersentuhan dengan tali tersebut. Dia akan menghasilkan bunyi. Okey, bunyi apabila ditekan pada nada yang betul. Okey, tali tu dia ditekan untuk memendekkan tali tersebut, seterusnya akan menghasilkan frekuensi yang tinggi. Sekiranya tali itu ditekan daripada pada bahagian yang lebih hujung, maka tali itu tak jadi panjang, tapi dia menyebabkan dia kurang tegang. Maka kurang tegang bila kita gosok dia akan menghasilkan frekuensi yang lebih rendah. Dia lambat. Frekuensi dia ayunan dia agak lambat. Kalau dia laju, bila dia rendah pendek tu dia akan bergerak dengan laju. Maksudnya frekuensi tinggi menghasilkan bunyi yang tinggi. Okey. Kalau dia tu dua jenis frekuensi. Kita tengok yang sebelah menghasilkan. Mengapakah omboh? Ya, jadi omboh menghasilkan haba. Jadi kita lihat pada omboh tersebut, yang ni, yang warna emas ni omboh. Okey, ni omboh. Ini dinding dia. Ni dinding omboh. Okey, dinding omboh ni dan juga omboh. Omboh ni akan bergerak turun dan naik. Turun naik. Bila yang ni naik, yang ini pula turun dan bergili-gili. Jadi omboh ni perlu diletakkan rapat dengan dinding omboh supaya di sini akan ada ruang pembakaran. Jadi bila udara dimampatkan dan ada percikan api, maka dia akan menghasilkan tenaga. Okey, dia akan ada pembakaran kat situ. Maka enjin kita akan bergerak dengan baik. Sekiranya tidak rapat, maka udara akan keluar. Dia akan keluar melalui celah-celah ni.
Okey, dia akan keluar melalui tepi-tepi, celah-celah omboh tadi. Maka apabila omboh itu udara tu keluar melalui tepi-tepi omboh, maka udara yang berada di dalam ni tidak mampat. Maka pembakaran berlaku tidak lengkap. Maka apabila pembakaran tidak lengkap, enjin tu tidak power lah, dia tak bergerak. Enjin tu tak berfungsi dengan baik. Maka dia tidak ada daya tekanan. Jadi bila kita tekan minyak tu dia bergerak tapi dia lambat pergerakannya. Berbanding kalau dia rapat, dia akan menghasilkan tenaga yang tinggi. Sebab itulah dia perlu rapat. Tetapi masalahnya bila rapat, dia akan bersentuhan. Bila bersentuhan, dia akan saling bergesil di antara omboh dan dinding omboh, maka dia akan jadi panas. Okey, dia akan jadi panas sampai tu masa terlampau. Bila panas, dia akan kembang. Bila terlampau panas dan kembang, dia akan melekat. Omboh ni melekat dalam dinding omboh ni, dia akan merosakkan enjin. Okey, jadi apa yang kita lakukan? Kita masukkan minyak pelincir. Okey, minyak pelincir ni akan masuk di bahagian ni, dia akan masuk di celah-celah tepi-tepi omboh tersebut. Maka dia akan mengurangkan daya geseran. Okey, kita tengok gambar rajah di sebelah. Okey, ada kereta api. Mengapakah kereta api mengambil masa yang lama untuk berhenti? Okey. Kenapa kereta api mengambil masa yang lama untuk berhenti di landasan? Jadi kita boleh tengok pada landasan dia adalah semata-mata besi dan juga pada tayar itu juga tidak mempunyai sebarang getah dan seperti mana kereta yang kita tengok kereta yang berada di jalan dia ada getah untuk meningkatkan daya geseran. Tetapi untuk kereta api, dia tidak ada getah tersebut, dia semata-mata besi. Dan besi bertemu besi, maka dia kurang daya geseran. Okey, jadi bila kurang daya geseran, dia perlu ambil masa untuk berhenti di satu-satu tempat. Dia tidak ada brake. Dia ada brake di situ, tapi pada roda dia tu tidak ada sebarang getah untuk menambahkan daya geseran. Seterusnya, mengapakah gelas kaca yang berisi air sejuk boleh bergerak sendiri? Okey, letak kat atas meja kaca. Yang ni selalunya pada meja kaca lah. Gelas kaca pada meja kaca. Kalau letak pada meja kayu, dia jarang lah berlaku. Okey, jarang berlaku. Kalau meja kayu dia berlaku. Sebab air dia akan masuk di bawah tu, dia akan basah, dia akan melakunya proses penyejatan. Maka pada permukaan kaca, pada luar gelas dia akan ada titisan-titisan air, bukan saja di bahagian tepi, malah di bahagian bawah. Jadi air itu dia akan mengurangkan daya geseran sebab dia akan sentuhan tu semakin berkuranglah antara cawan kaca dengan permukaan meja kaca tu dah berkurang kerana di celah-celah tu ada air. Air itu akan mengurangkan sentuhan, maka kita tahu sentuhan akan menambahkan geseran. Tetapi bila kurang sentuhan, maka berkuranglah daya geseran. Apabila berkurang daya geseran, kadang-kadang dia cawan tu dia boleh bergerak. Dia boleh bergerak sendiri sebab dia macam tergelincir lah. Okey. Jadi bukan ada apa-apa ni lah. Jadi jangan ingat ada entiti ke tolong tolak ke tak. Okey, itu hanya semata-mata disebabkan oleh daya geseran. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, ini ada contoh-contoh bagaimana menambahkan daya geseran. Okey, aktiviti yang berlaku di dalam kehidupan seharian kita. Okey, contohnya di depan bilik air kita letakkan, kita gunakan pelapik anti gelincir. Okey, dia mestilah bahan yang tidak licin lah. Okey, dia boleh kalau licin dia akan menyebabkan kita jatuh lah kan. Okey. Seterusnya tapak kasut. Kita tengok tapak kasut bahagian bawah ni. Okey, itu dia panggil bunga kasut. Bunga kasut ni panggil bercorak dan kasar. Mengelakkan kita daripada tergelincir semasa berjalan atau berlari. Okey, ni dia bunga dia. Kawasan ni dia panggil. Okey, yang ini pelapik tertikus mouse untuk komputer dipanggil tertikus. Dapat menambahkan daya geseran pada tertikus dan membolehkan pergerakan tertikus mudah dikawal. Kalau tidak, tertikus ni dia akan pada komputer dia ada panggil cursor dia. Cursor tu akan bergerak-gerak
susah kita nak kawal. Jadi bila dia ada satu pelapik itu, dia agak kasar tu, dia akan mudah sikit kita kawal. Okey, ini motosikal, penggunaan sarung tangan pada motosikal. Permukaan sarung tangan menambahkan daya geseran dan memudahkan objek dicengkam. Ini mudah. Okey, ini penting semasa menaiki motor supaya kita mudah kawal untuk mengurangkan kelajuan atau menambah kelajuan. Okey, kalau tangan kita licin boleh menyebabkan kemalangan. Seterusnya kita lihat ahli sukan angkat berat. Okey, kalau kamu selalu tengok pada kejohanan-kejohanan, dia sebelum angkat berat tu dia akan gunakan satu bahan, dia celup kat tangan dia tu macam tepung tu. Jadi tepung yang kamu tengok tu adalah serbuk kapur magnesium karbonat. Okey. Jadi serbuk kapur ni digunakan untuk mengelakkan pemberat besi daripada mudah terlucut. Okey, dia bagi cengkaman pada tangan, antara tangan dan juga bar pemberat itulah. Pemberat besi itu dah. Okey. Okey, soalan kebat. Kita tengok soalan kebat sebentar. Bagaimanakah topi keselamatan membantu penunggang basikal ini supaya boleh bergerak dengan lebih laju? Okey, ini dia topi dia yang ini. Kalau siapa yang tak nampak yang ni. Ini topi dia. Jadi bentuk topi tu macam tu. Okey, Okey, bentuk dia, depan dia agak bulat, kemudian dia akan ke belakang, tajam ke belakang. Jadi macam mana bentuk ini membantu dalam pergerakan penunggang tersebut? Okey, ini dinamakan bentuk aerodinamik. Bentuk aerodinamik ni akan mengurangkan rintangan angin. Jadi apabila kita bergerak, angin akan menolak kita dari arah bertentangan. Jadi dia akan mengurangkan kelajuan pergerakan kita. Jadi bila angin itu dihalang, lebih banyak angin dihalang, lebih sukar untuk kita bergerak. Jadi apa yang kita cuba lakukan? Kita cuba untuk membenarkan angin tu lalu dengan mudah. Kalau kita halang angin tu lalu, dia akan halang kita. Jadi apa yang kita cuba buat? Kita akan cuba memudahkan angin tu bergerak melalui kita, maka kita pun mudah bergerak ke hadapan. Dengan bentuk begini, angin yang datang dari arah hadapan akan bergerak ke atas dan terus laju ke belakang. Jadi pergerakan angin agak pantas. Berbanding kalau sekiranya topinya berbentuk empat segi. Macam tu dia pakai topi macam songkok tu kan naik basikal. Jadi apabila angin datang, angin akan pergi sini, dia tak boleh nak lalu, dia akan sangkut. Maka kita panggil ada rintangan angin di sini. Maka ini lebih sukar untuk bergerak. Okey, kelajuan dia rendah. Tapi yang ini kelajuan dia agak tinggilah sebab kita panggil memotong angin tersebut. Mungkin kita boleh masuk celah-celah angin tu, maka kita boleh lalu kawasan itu. Okey, kita sambung seterusnya. Okey, ini adalah contoh-contoh mengurangkan daya geseran. Okey, kita tengok dialog antara ayah dengan anak dia. Okey, anak dia kata tentang bunyi yang terhasil. Okey, dia akan menghasilkan bunyi daya geseran ni. Yang susah nak dibuka. Jadi mungkin ada berkarat. Berkarat ini, pengaratan ini akan menambahkan daya geseran antara dua permukaan tersebut. Kalau dulu tidak ada bahagian berkarat, maka dia mudah. Tapi bila ada bahagian berkarat, dia akan memberi permukaan yang kasar. Jadi permukaan kasar kita tahu ini daya geseran yang tinggi. Jadi apa yang kita lakukan? Kita letakkan minyak grease. Okey, minyak grease atau apa-apa jenis minyak. Okey. Apabila letakkan pelincir seperti grease atau minyak, maka ia mengurangkan daya geseran. Jadi apabila daya geseran berkurang, maka hilanglah bunyi tersebut. Ini bahagian tingkap yang bergeser lah. Kita tahu bahagian yang bergeser saja mempunyai daya geseran. Jadi kita letak pada bahagian yang bersentuh ni, maka dia akan mengurangkan daya geseran tersebut. Okey, ini satu lagi. Ini juga contoh-contoh mengurangkan daya geseran. Kita menggunakan penggolek dan roda.
untuk mengurangkan daya geseran dan memudahkan pergerakan objek. Okey. Ini penggulik kita lihat untuk kaus ni. Ni ada banyak-banyak ni. Ni penggulik ni. Okey, dia bulat macam tu. Ada banyaklah. Jadi katakan kotak itu akan bersentuh dengan bahagian roda tersebut. Jadi bahagian yang bersentuhan sikit saja. Sini sikit, sini sikit, sini sikit, sini sikit, sini sikit. Jadi kurangnya sentuhan, maka kuranglah daya geseran. Okey, sekiranya kita letak pada benda yang tidak ada roda tidak ada roda, contoh ada kotak, kita buat satu benda yang untuk dia 4 segi ke apakah. Okey, maka sentuhannya lebih banyak. Lebih banyak sentuhan, maka lebih banyak daya geseran. Okey. Ini roda juga. Okey, konsep ini juga digunakan semasa pembinaan piramid. Semasa pembinaan piramid, mereka menggunakan batu-batu yang besar. Jadi batu-batu yang besar ini dibawa dengan menggunakan penggilik seperti ini. Okey. Okey, macam inilah penggilik dia, lebih kurang macam ni. Dan roda-roda ni apabila dah tolak, dia akan ambil ke depan, letakkan kembali ke hadapan. Okey, letakkan ke depan, letak roda ni ke depan. Okey, kemudian roda yang kedua ni bawa ke depan dan seterusnya. Sehinggalah sampai di kawasan piramid untuk pembinaan. Okey, jadi itu adalah contoh bagaimana manusia menggunakan pengetahuan mereka untuk mengurangkan daya geseran. Seterusnya penggunaan minyak pelincir. Tadi pun kita dah sebut tentang penggunaan minyak pelincir. Kali ini dalam kenderaan bermotor. Tadi cikgu sebut tentang omboh tadi. Inilah mengurangkan daya geseran yang berlebihan di dalam bahagian enjin. Ini cikgu dah bincangkan dalam tajuk omboh tadi. Okey. Ini permainan carrom. Jadi permainan carrom kita masukkan tepung asid borik untuk memudahkan pergerakan buah carrom. Jadi mengurangkan daya geseran. Ini kita meletakkan lilin pada bahagian tepi ni. Bahagian tepi inilah yang akan bersentuhan dengan ada roda dia kata. Okey, ada roda kat sini. Roda tu akan bersentuhan dengan ni, maka dia ada geseran. Lama-lama ada geseran. Oleh itu kita letakkan lilin ini untuk memudahkan dia dibuka. Tak nampak sapu dengan lilin. Okey, apa yang kita buat, kita sapukan dengan lilin untuk mengurangkan daya geseran. Okey, yang terakhir penyelesaian masalah dengan cara menambah atau mengurangkan daya geseran. Jadi bila kita ada satu-satu perkara, kita lihat apakah yang berlaku sebenarnya. Jadi pisau itu tumpul. Okey, jadi pisau itu tumpul. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu tambah geseran supaya dia menghauskan bahagian tepi pisau. Okey. Okey, pisau yang tumpul. Okey, ini contohnya bahagian pisau bahagian pisau. Pisau tu dah bahagian depan tu dia dah membulat macam tu. Ini jarak dekat lah. Okey, bahagian ni. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu kenakan daya geseran. Okey, kenakan daya geseran pada bahagian tepi ni. Okey, pada bahagian tepi ni kenakan daya geseran kiri dan kanan sehinggalah pisau itu akan menjadi lebih nipis di kiri dan kanan, dia akan menjadi lebih tajam. Okey, ini kita gunakan konsep daya geseran untuk menipiskan bahagian kiri dan kanan dan menajamkan pisau tersebut. Dalam kes yang ni pula lantai licin. Ada lantai yang licin kat situ Okey, lantai yang licin, apa yang kita perlu lakukan? Kita kena tambah daya geseran. Tambah geseran.
Jadi kita letakkanlah pelapik, atau kita boleh ubah bahagian depan ni kita bubuh simen. Okey, yang ni mungkin permukaan yang berjubin, yang ni kita letak simen. Kita letakkan kain pelapik kaki dan sebagainya. Yang untuk mengurangkan masalah ni. Sama kedua-duanya sama, ini pun tambah geseran, sebelah ini pun tambah geseran. Okey, di sini ada rumusan. Okey, dalam buku teks kamu, di apa yang cikgu nak kamu buat, cikgu nak kamu salin balik rumusan tersebut. Okey, warnakan. Buat nak tiru macam ni pun boleh, atau kamu boleh buat sendiri dengan cara yang kreatif bentuk dia dan diwarnakan. Bukan cikgu tak nak kamu buat dengan pensel semata-mata. Warnakan, ubah warna-warna, ada warna kotak, warna tulisan, warna dan sebagainya. Ada pelbagai warna supaya dia nampak menarik. Okey, jadi kamu boleh masukkan gambar, boleh ambil dari internet, kamu print atau potong dari majalah ke, surat khabar ke. Kalau tak ada sangat, kamu lukis. Kalau lukis tu tak perlulah banyak. Mungkin kamu suka nak lukis kan, kamu lukiskan 1-2 saja untuk bagi ada kat situ. Itu tugasan kamu untuk hari ini. Okey, cikgu rasa cikgu ada juga kuis. Cikgu dah buat kuis untuk kamu. Jadi kamu boleh buatlah kuis sebentar lagi. Kuis ada banyak soalan juga. Jadi kamu tolong buat kuis tersebut. Kalau boleh dapat markah yang lebih tinggi. Okey, itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.